Cara kita pada tuan-tuan, puan-puan, sambungan. Kita pada minggu yang lalu, 7 hari bulan Februari yang lepas, hari ini 21 kan? 21 hari bulan. Kita akan tengok pada tajuk yang baru. Pada tajuk kitab kita ini, iaitulah muka surat 22, dunia akan terasa kecil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din, la siyama al-kuffar al-musta'mirin al-ghasibin al-mu'tadin. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق والكفر والعصيان. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan jiwa raganya dan merugi kecundanglah orang-orang yang mengotori jiwa raganya. Surah Asy-Syams ayat ke-10. Surah Asy-Syams ayat ke-10. Sadaqallahul Azim. Yang dirahmati yang berbahagia, Kak Salawat dan seluruh tan kuasa pengurusan Kuliah Duha Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dihormati, dikasihi seluruh kehadiran para jamaah pada pagi ini di kalangan para muslimat dan juga di kalangan
rakan-rakan kita pada kalangan muslimin yang bersama-sama hadir kesempatan pagi yang penuh barakah ini di majlis yang penuh dengan kemuliaan dan keimanan dan majlis yang penuh kerahmatan dan kebaikan, jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala pastinya. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat hadir berada di jalan syurganya, dan inilah jalan kita untuk beroleh syurga yang dijanjikan Allah pada satu hari nanti. Kerana jalan ilmu, jalan syurga, jalan amal salah, jalan syurga, jalan iman adalah jalan syurga. Dan kita syukur pada Allah kerana Allah berikan kita rezeki kehidupan sampai kepada saat pagi ini, pada tanggal 11 Syaban ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat menikmati bulan Ramadan yang kurang lebih berbaki 20 hari saja lagi. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusannya, urusan ilmu dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, permudahkan urusan kami di bulan Syaban ini, dan ya Allah Tuhan kami, sampaikan kami untuk kami menikmati bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Apa yang penting, apa yang paling utama di saat kita masih diberikan rezeki umur usia Allah ini, kita berdoalah kepadanya. Kita minta, kita rintih, kita mohon dengan penuh keinsafan, hati yang tulus ikhlas kepadanya, maka pastilah Allah tidak akan mengecewakan kita. Bahkan Allah akan tunaikan rintihan-rintihan munajat kita. Kerana matlamat kita mulia dan suci, iaitulah untuk tujuan kita beribadah kepada Allah dan beroleh kerajaan-Nya. Al-Imam As-Suyuti rahmatullah pernah berkata dalam kata-kata beliau yang menarik, "Illam nastadrik a'marana bil a'mali salihati fatatna ad-dunya wal akhirah." Kalau kita tidak mampu untuk melengkapkan hidup kita dengan amal salih, kita akan kerugian dunia dan akhirat. Kalau kita tidak mampu melengkapkan urusan hidup seusia kita sekarang dengan amal salah, dari pagi ke petang, petang ke malam dengan amal salah, kita akan kerugian dunia dan akhirat. Sebab itulah dalam kehidupan kita ini, kita sentiasa kena berfikir bagaimana cara kita untuk melengkapkan jam, saat, waktu kita dengan amal-amal salah. Kan usia tidak menanti kita, umur tidak menunggu kita, tetapi kita menanti usia datang untuk kita terus beramal dengan amal salah. Bila usia datang kepada kita pagi dan petang, malam, siangnya, maka segeralah kita dengan amal salah. Kalau tidak, kata Imam Suyuti, fatatna ad-dunya wal akhirah, kita akan kerugian dunia dan juga akhirat. Itulah kebijaksanaan seorang mukmin dalam hidup ini, ialah dengan amal salah. Itu adalah kebijaksanaan seorang mukmin. Hikmatul mu'mini bil a'mali salihati, dengan amal salah. Tak ada satu kebijaksanaan lebih utama melainkan dengan amal salah. Ini dinyatakan oleh Ibn Al-Mubarak dalam kata-kata beliau. Kerana manusia bijaksana macam mana dalam urusan hidup, tidak boleh menandingi orang-orang yang beramal dengan amal salah. Kenapa? Amal salah adalah cahaya kepada syurga. Amal salah adalah landasan ke syurga. Amal salah adalah penyebab seorang itu akan ke syurga. Yang lain belum tentu.
kita ni tuan-tuan kalau tanpa amal salah, kaya macam mana, berhebat-hebat macam dalam urusan harta benda dunia, amal salah tidak ada, kita tak akan berjaya di alam mahsyar sana. Batulah kebijaksanaan seorang mukmin dengan amal salahnya. Orang mukmin yang jaga amal salah itu orang paling bijak, kata para ulama kita rahmatullah, kata Ibn Al-Mubarak rahmatullahi alaihi. Demikian apa yang disebutkan sama oleh seorang lagi ulama besar kita yang bernama Hatim Al-Asam radhiyallahu anhu, dengan dia berkata bahawa saat bila kita sentiasa bersegera kepada amal salah, bermakna kita sedang membuka pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Hatim Al-Asam, kalau kita segera kepada amal saleh, segera, bukan lengah-lengah amal saleh, seolah kita sedang buka pintu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cantik, menarik sekali. Apa yang disebutkan oleh Hatim Al-Asam. Saat kita melakukan amal salah, itu seolah kita sedang buka pintu syurga dengan amal salah Allah, dengan amal salah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata lagi seorang yang hebat di kalangan para ulama salah kita, iaitulah Muqbil Al-Wadi'i. Ini jarang kita dengar, saya pun tak pernah sejarah beliau, tapi sambil petikan beliau di sini. Kata Muqbil Al-Wadi'i, seorang ulama di kalangan ulama kita yang dikenali dalam sepanjang zaman. Kata Muqbil Al-Wadi'i, saat bila manusia itu meninggal dalam amal salah, maka pastilah jalan ke syurga Allah permudahkan. Bicara mudah saja untuk kita faham. Saat bila kita meninggal dalam amal salah, Allah permudahkan jalan kita ke syurga, kata Muqbil Al-Wadi'i rahmatullahi alaihi. Demikian satu lagi pandangan menarik daripada para ulama salafun salih kita, iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaihi, seorang tokoh besar di kalangan ulama silam kita, dengan tulisan-tulisan beliau tinggalkan buat kita dalam pelbagai bidang ilmu. Kata Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaihi, kesucian hati setiap insan mukmin adalah menunjukkan amal salah bertapak dalam dadanya. Kesucian hati seorang mukmin tanda amal salah bertapak dalam dadanya. Mana amal salah ni tuan-tuan, dia boleh menyucikan hati. Hati yang keluh, hati yang kotor, hati rosak, bila buat amal salah, dia akan bersihkan, menyucikan. Itu satu penyataan cukup menarik sekali. Kita bila hati kotor, nak bersih macam mana cara? Amal salah lah. Bila hati kita dalam keadaan kabur, tak jelas, sakit, cucilah dengan amal salah. Itulah penyucian yang paling tepat dalam membersihkan hati. Pasti hati akan bercahaya, walaupun kabur macam mana, amal salah boleh bersihkannya. Menarik pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaihi. Maka ini satu perkataan yang saya kata wadisalah menarik sekali. Kita tidak ada jalan yang lebih memungkinkan kita untuk bersihkan hati yang kotor, yang kabur, yang tak berapa nak jelas, melainkan dengan amal salah. Itu cahaya kepada kita. Kemudian satu lagi yang terakhir, pandangan yang saya nak berkongsi pada pagi ini sebagai mukadimahnya, ialah kata Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini seorang lagi ulama yang terkenal, iaitu Ibn Hajar Al-Asqalani. Kata apa? Kata Ibn Hajar Al-Asqalani, seorang yang bercita-cita, berhasrat, berkemahuan untuk beroleh keselamatan di alam masyarnya, datanglah dengan amal salah yang secukupnya. Seorang yang berhasrat, cita-cita untuk mendapat kebaikan, kemuliaan di hari akhirat, datanglah dengan amal salah yang secukupnya. Kenapa? Itu ada bekalan yang menyelamatkannya. Pun kata-kata yang menarik,
tak kurang lebih pada apa yang telah kita sebutkan sekejap tadi pada pandangan para alim ulama. Banyak sekali. Dalam catatan depan saya, tuan-tuan, kalau nak baca semua, puluhan. Kata-kata yang ringkas, menarik perhatian kita. Ini semua di antara kata-kata yang berikan kita keinsafan, menyedarkan hati kita, menyedarkan perasaan kita, kerana kita tidak mahu dalam hidup ini kita dalam keadaan lalai, lupa, leka, cuai dalam urusan amal soleh dan agama. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami taufik hidayah-Mu, kekuatan hati dan jiwa, kemampuan untuk beramal soleh dengan sebaik-baiknya, kemampuan untuk berilmu dan berpegang dengan ilmu, keimanan yang kental selama-lamanya. Rezeki kami, ya Allah, rezekikan kami untuk hidup dalam keimanan, menjadi sebab kami akan dirahmati-Mu di padang mahsyar nanti. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kami dalam keadaan berkesempatan meneruskan amal soleh kami di bulan Syaban yang berkat ini, berkesinambungan juga dengan bulan-bulan Ramadan seterusnya, bulan-bulan akan datang. Amin ya rabbal alamin. Itu sekadar bacaan yang saya duk tengok dalam catatan ni. Semua menarik belaka ni, tuan-tuan. Nak baca satu-satu ni memang Allahu Akbar. Jauzi pun sebut, dia kata tidak ada suatu keluasan dalam sebuah kehidupan kecuali amal soleh meluaskannya. Kita kalau tak lapang hati buat amal soleh, melapangkan hati, Masya Allah, ini antara kata-kata yang disebut kepada ulama. Baik, itulah sekadarnya di menam patah bicara awal muqaddimah ni, semua boleh buat catat tu. Dan kita ada rekod hari ini, kita boleh tengah balik catatan itu, boleh kita ambil kembali dan tulis semula dan hantar kepada kawan-kawan kita yang boleh kita sampaikan ilmu kepada mereka, apa yang diungkapkan oleh para ahli ulama kita ramai tadi. Saya ingat dalam 7-8 kataan tadi, betul tak? Siapa yang buat catatan? Ada 7-8 kataan tadi. Ada daripada Imam Suyutinya, Hatim Al-Asamnya, dengan kata-kata Ibn Tamiyahnya. Ada 7-8 tadi. Masya Allah ya. Itu kata-kata para ulama, tuan-tuan. Ajaib kata-kata mereka. Dan kataan yang datang pada hati. Kata para ulama kita ni, tuan-tuan, bila bercakap, sehingga tercatat tulisan mereka sampai ratusan tahun. Itu tandanya apa? Catatan mereka, catatan daripada hati, daripada jiwa. Orang boleh baca ratusan tahun kemudian. Setengahnya 1000 tahun yang lepas, dia buat catatan, tulisan, bercakap, dinukilkan sampai hari ini. Orang baca. Sebab itulah para ulama kita rahmatullah alim ajma'in, bukan sebarang manusia, kerana mereka hidup dengan amal salah. Baik catatan, baik perbuatan, baik perkataan, menjadi warisan kepada kita. Saya banyak cuba menelaah kata-kata ulama daripada pelbagai cabang cara lah. Dan saya ada satu kuliah khas di tiap bulan, sekali sebulan, Khamis malam Jumaat, di Masjid Jami' Ar-Rahimiyah Kelang. Itu dekat dengan Hospital Ar-Rahimah Kelang tu, yang besar tu. Saya fokus kepada kuliah malam tu setiap Khamis keempat, macam hari besok lah. Hari besok ada malam besok. Keempat tiap Khamis. Tajuk saya Wasiyatul Ulama. Kupasan wasiat ulama. Saya akan baca 3-4 wasiat dan kupas daripada pelbagai kitab yang saya bawa. Menarik sekali. Wasiat ni, wasiat tu, wasiat tu. Tak habis nak bincang. Begitu banyak sekali wasiat para alim ulama kita yang boleh kita ambil sebagai peringatan untuk kita menjernihkan hati, mengangkat martabat keimanan, bersihkan jiwa, mengisafkan diri kita dengan kata-kata mereka dalam tajuk Wasiyatul Ulama. Ini antara sebahagian lah ni. Disebut 7-8 tadi, sebahagian daripada apa yang pernah saya ungkapkan dan syarahkan dalam kuliah khas saya bulanan sekali sebulan. Seronok. Bila baca tu memang begitu membahagiakan, menyeronokkan, begitu menginsafkan.
Pertama, para ulama kita zaman-zaman silam, dah ratusan tahun, 1000 tahun pun ada. Ada yang 1500 tahun, hampir 1000 tahun dah. Takkan 1500 tidak, 1000 tahun. Kata-kata mereka masih dibaca, tertera dalam tulisan kitab mereka sampai hari ini. Alhamdulillah. Baik, itu sekadar muqaddimah daripada hati kecil saya untuk mengajak puan-puan semua menginsafi dan mengambil keinsafan baik. Bicara kita pada tuan-tuan, puan-puan, sambungan sekitar pada 2 minggu yang lalu, 7 hari bulan Februari yang lepas, hari ini 21 kan? 21 hari bulan, kita akan tengok pada tajuk yang baru. Di pada tajuk kitab kita ini, iaitulah muka surat 22, dunia akan terasa kecil. Ini tajuk dunia akan terasa kecil dalam maksud yang tersirat lagi tersurat. Kalau tengok kepada tajuk ini, kenapa dunia kecil? Dunia luas. Luas dalam maksud keluasan dalam bentuk fizikal. Tapi kalau diukur dengan maksud hati dan jiwa, dunia amat kecil dan sempit. Yang luas akhirat sana. Itu beza orang beriman. Orang beriman, dia tengok dunia kecil je. Sebab yang lebih luas ialah alam mahsyar, alam syurga. Luas dunia macam mana tetap kecil. Yang luas ni alam sana nanti. Alam mahsyar dan alam syurga. Tapi orang tak beriman, dunia luas lah. Sebab dia mengecilkan akhirat. Dia tak nampak akhirat tu besar, dia tak nampak. Sebab dunia lah segala-galanya. Dia hidup dalam keadaan lupakan akhirat, dunia luas lah. Seolah-olah dia tak ada kesempitan tak. Sedangkan dalam hukum hidup kita ini, dunia boleh menyempitkan kita dan boleh merosakkan kita kalau tak kena cara. Siapa yang boleh kata demikian? Allah yang kata Al-Quran. Allah yang sebut Al-Quran. Dunia ini tempat yang boleh merosakkan kita. Kalau tak kena cara lah. Tapi kalau kena cara, dunia menguntungkan kita. Sebab dunia tempat kita beramal. Pembalasan di alam mahsyar. Itu orang beriman. Tapi orang tak beriman, dunia tempat la'ibun walahun. Berseronok, santai, main-main. Quran kata macam tu. Innamad dunya la'ibun walahun. Dunia ni tempat berseronok. Bermain-main. Lahun. Melariakan. Betul tak betul? Betul lah. Sehingga ada orang dalam urusan dunia, dia tak fikir dah benda-benda agama, yang dia faham, seronok, santai, seronok, itu dia. Orang beriman tidak begitu. Ada neraca bagi orang beriman. Maka tajuk ini disebut dengan bahasa yang cukup indah, dunia akan terasa kecil. Kepada siapa? Orang yang beriman. Baik. Bagaimana kita nak ke dunia makin kecil, terasa kecil itu? Ini isunya. Kata pengarang kitab kita ini itulah Al-Imam Al-Qurtubi rahmatullah yang meninggal tahun 671 Hijrah ni. Pengarang kitab kita ini, Imam Qurtubi, meninggal bila? Tahun 671 Hijrah. Ni pengarang kitab kita ini. Imam Qurtubi, iaitu Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Bakar Qurtubi, Al-Mutawaffa, meninggal tahun 671 Hijrah. Sekarang 1445 Hijrah. Tolak berapa? Tolak segera dalam masa 10 saat. Adalah jawapannya. Ratusan tahun, hampir 1000 tahun lebih kurang, 900 tahun. Tetapi tulisan beliau sampai pagi ini dibaca oleh tuan-tuan, puan-puan semua. Ini satulah tanda juga keberkatan tadi sebelum tadi. Alhamdulillah, baik. Apa kata beliau? Berarti kematian menjadikan seorang sanksi terhadap kehidupan dunia yang fana ini. Sehingga dia sentiasa ingati kehidupan akhirat yang kekal abadi. Punca kita ni tuan-tuan datang daripada ingatkan mati je. Ingatkan mati adalah merupakan
pusat kepada sebuah kehidupan beragama. Pusat agama kita ingatkan mati. Kenapa? Sebab bila ingatkan mati, kita akan nampak adanya alam perbicaraan, mahkamah Allah akan bersidang, ada siasatan tentang amal ibadat kita, ada mahsyar yang menanti kita, ada perkiraan tentang baik dan buruknya kita dalam keadaan kita sekarang, dunia ini. Jadi pusat kepada hidup ini ialah ingatkan mati. Tetapi bila kita lupakan mati, dia adalah pusat kepada sebuah kehidupan yang rosak dan binasa. Jadi kata-kata ini kata-kata yang boleh kita ambil peringatan. Maka kata beliau, ingat mati jadikan seorang itu sangat sangsi terhadap dunia yang fana ini. Mana apa? Kita akan terasa, aku dalam urusan dunia ini, akak mana sangat aku nak hidup dalam keadaan macam mana pun, dunia tidak akan kekal selama-lamanya. Sekurang-kurangnya, kalau ikut pandangan yang lain daripada seorang ulama yang lain, catatan saya ini ada, iaitu Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, dia kata apa? Renungan tentang dunia, cuba tengok dalam kacamata ilmu yang cukup di dada. Macam mana? Cuba tengok setakat mana kita boleh berada atas muka bumi Allah Azza wa Jalla. Dalam keadaan kita sihat, boleh tiba-tiba sakit. Dalam keadaan kita ada harta, boleh tiba-tiba kita miskin. Dalam keadaan kita mewah macam mana, Allah boleh uji kita dengan kepayahan dan kesusahan. Dalam keadaan kuat fizikal macam mana, datang saat kita Allah tarik kekuatan fizikal kita. Muda jadi tua. Ingat, lupa. Terang benderang mata, kabur kemudian. Habis, kita boleh bertahan ke dengan apa kita nikmat? Tak boleh bertahan. Jadi kata Ibn Qayyim, tengok dengan mata hati iman kamu. Dengan ilmu yang cukup. Buka mata tengok. Kalaulah dunia ini kekal kepada kita, kita berkeadaan yang stabil manjang. Tak ada sakit demam. Tak adalah susah payah dalam hidup. Senang memanjang. Maka kita urus kehidupan kita sendiri. Mana nak tua? Mudalah semuda-mudanya. Mana nak sakit? Sihatlah selama-lamanya. Tapi tak begitu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah gilir gantikan hari-hari dalam hidup kita. Semalam kita sihat, ini kita sakit. Semalam kita kaya, ini kita miskin. Semalam kita ingat, ini kita lupa. Betul tak tuan-tuan? Jadi itu apa makna? Jadi ini menunjukkan dalam hidup kita ada kesangsian. Sangsi bukan sangsi dalam bentuk tak suka, tapi ada satu keinsafan. Dunia tidak kekal kepada aku. Dunia tidak lama buat aku. Dunia tidak jadi tempat buat aku selama-lamanya. Saya sering guna bahasa saya lah. Langit tak dijunjung selama-lamanya, bumi tak dipijak selama-lamanya. Ini neraca dalam agama. Jadi kalau neraca tidak ada agama dalam kehidupan, kita lupa. Kita bangun awal pagi, kita fikir nak makan apa, nak ke mana, nak buat apa, nak cari harta, nak berseronok santai. Yang kita fikir itu saja. Kita fikir tentang soal kematian yang boleh datang mengejut, soal sakit yang boleh datang mengejut. Kita akan lalai, tuan-tuan. Makanya dalam hal ini, betul kata pengarang kitab kita, Al-Qurtubi dalam ta'rifan ini, ingati dunia itu jadikan seorang sanksi terhadap dunia yang fana ini. Kita lebih bersiap sedialah maksudnya. Sehingga dia sentiasa ingati kehidupan akhirat abadi. Dia akan ingat, walal akhiratu khairun laka minal ula. Surah apa tu?
Surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi, sampai kepada ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih utama dari kehidupan dunia. Neraca ini tuan-tuan, neraca keimanan kita bersama. Dan bila kita ingat tentang dunia yang fana, akhirat kal abadi, akan ada kesungguhan dalam kehidupan kita. Kita ingat dunia akan fana bila-bila masa, akhirat kal abadi, akan datanglah titik kesungguhan. Aku jahil, kena ada ilmu. Aku ada dosa, kena bertaubat. Aku tak faham, kena faham. Aku orang ibadat, tamak ibadat. Dia akan mula mencari detik-detik yang bawa dia kepada ingatnya akan dunia yang fana dan akhir kal abadi. Ini satu neraca. Neraca yang kedua, kepada saya lah dalam nak bicara tajuk ini, bila kita faham akhir kal abadi, kita akan faham bahawa hidup akhir nanti kita dah hidup yang paling bahagia, yang paling selamat sejahtera, iaitu di mana kehidupan kita nak tuan-tuan? Di alam syurga. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan. Surah Al-Kahfi. Kita baca dalam 10 ayat terakhir tu. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan khalidina fiha. Allah berjanji, orang yang beriman, yang beramal amal salih, mereka akan berada syurga yang paling tinggi daripada masyarakat nanti. Jannatul firdausi nuzulan. Mereka akan diami syurga al-firdaus yang kekal abadi buat selamat. Siapa orang yang akan diami? Innal ladzina amanu, orang beriman, wa 'amilus salihat, orang-orang beramal amal salih. Jadi bila kita ingat macam tu, itulah merupakan kunci penting. Menyebabkan kita akan segera tidak berlengah. Kita berlomba, tidak jalan lenggak-lengguk semata-mata dalam mencari pahala rahmat redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah satu di antara jalan yang kita sedang terokai sebenarnya. Jalan yang sedang tuan-tuan terokai sekarang ini. Siangnya, malamnya, pagi petang, dinari senjanya. Kesungguhan dalam beramal, beribadat. Meyakinkan kita dunia akan fana, akhirat kal abadi. Itu bekalan kita. Amal soleh bekalan kita yang paling utama sekali. Yang berbaki, macam mana kita nak istiqamah, tu isu yang lain lah. Nak istiqamah. Baik. Seorang tidak bebas di berdua keadaan yang saling bertentangan. Sempit dan lapang, nikmat dan cobaan. Ni tengok dalam urusan dunia ni tuan-tuan. Urusan dunia ni, kita tak bebas daripada dua keadaan yang kita akan hadapi sampai bila-bila. Sempit dan lapang. Nikmat dan cobaan. Ataupun ujian. Kita dengan dunia sekarang ini, sempit dan lapang, itu kita hadapi dalam urusan dunia. Ada masa kita susah, sempit. Ada waktu kita senang, lapang. Kadang-kadang ada ujian datang. Kadang-kadang nikmat kita dapat. Tetapi ukuran kita di mana? Ini saya kena sebut sikit sebab di antara pandangan menarik seperti daripada pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah. Apa dia kata? Kata Imam Al-Ghazali, dunia ini sifatnya macam tu. Ada waktu sempit, lapang. Waktu nikmat, susah. Akhirat, surganya,
Tak ada sempit lapang dah. Memang lapang sungguh. Tapi dalam sebuah dunia, ada ketika kita Allah uji. Susah, sempit, dalam keadaan tertekan, betul tak? Ada masalah bagi nikmat, senang, tenang, bahagia. Tak keadaan lah. Ada waktu tertentu sempit. Ada orang dalam urusan hidupnya sempit sungguh. Sempit bab harta. Dalam keadaan tertekan dalam isu-isu keuangan. Isu keluarga, tertekan dalam bab keluarga, macam-macam. Ada ketika Allah beri kenikmatan, kelapangan. Satu tahap, satu usia, satu masa Allah beri kelapangan hidup. Dulu satu masa, anak kecil-kecil, harta tak banyak, nak sekolahkan anak, makanan berkongsi, ayah tak makan, anak makan. Tapi satu masa Allah rezekikan keluarga itu, anak berjaya. Mak tenang dan bahagia dengan anak-anak yang berjaya. Dulu rumah setinggan sempit, sekarang kerana anak berjaya, lapang, tenang. Rumahnya dah besar. Ayah tak buat kerja apa dah, relax saja. Anak siapkan makanan, minuman, rumah disediakan. Itu dunia. Ada masa sempit, lapang, susah dan ada masa tenang. Tapi akhirat nanti, syurga ni, semua tenang, 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 lapang, 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 tak ada ujian dah. Jadi kata Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah, biarlah kita berlaku adil dalam urusan dunia kita ada sekarang. Adil macam mana? Ini kata Imam Ghazali. Keadilan dalam urusan dunia mesti dengan ilmu yang baik dan iman yang bercahaya. Sebab kita kalau dalam urusan dunia ilmu tak cukup, iman tak ada, habis tenggelam. Jadi kalau kita ada ilmu yang cukup dan iman yang kental, kita akan urus dunia berdasar kepada kekuatan itu. Ilmu memimpin kita dan iman memandu kita kepada kebaikan. Ini neraca kata Imam Al-Ghazali rahmatullah. Kemudian kata beliau, orang yang sebenar-benarnya memahami tentang hakikat keduniaan, dia tidak akan sama sekali tertipu dengan dunia yang dia nikmati dan yang dia dapat. Kita akan tertipu. Betul, kita dalam hidup ini ada suatu slogan kita kena bawa. Slogan tu disebutkan ulama, ad-dunya mazra'atul akhirati. Dunia ladang akhirat. Ada orang kata hadis Nabi. Bukan hadis Nabi salah, bukan hadis. Slogan kita kena bawa kata para ulama ialah ad-dunya mazra'atul akhirati, dunia ladang akhirat. Ladang akhirat dunia ni. Ladang akhirat. Solang balik, setengah kata hadis Nabi. Mungkin di pentas ilmu ada ustaz kita sebut. Bukan hadis. Tak awal pada Nabi, tetapi kata-kata yang diungkapkan ulama ada benarnya. Sebab memang dunia ladang akhirat. Betul tak? Kita cucuk tanam dengan pahala yang melimpah ruah. Bila kutip tu pahala tu? Hari akhirat lah. Kita buat amal ibadat macam-macam. Yang sunat wajib kita buat dengan penusuan. Kita nak kutip bila pahala tu? Pada masyaallah. Kita cari ilmu malam, siang, pagi, petang. Pahala yang pelbagai kita cari. Kutipan bila kita dapat? Di alam sana. Jadi kita hidup keadaan letih macam mana kerana ilmu, jangan bimbanglah. Jangan berkira. Ni nak mari mengaji pun tengok jam akhirnya tutup jam. Nak datang mengaji pun tengok udara cerah tak cerah, akhirnya cerah tapi rasa malam macam nak hujan, tak jadi. Tak turun hujan pun, nampak redup je. Tak payahlah, besok lah kot. Berkira. Tabung gemar berjalan, keluar masuk, akhir masuk tak keluar. Bukan sampai RM100 je. Contoh bukan sini, orang lain lah ni. Benda paling jangan berkira. Sebab itu adalah kutipan kita di padang mahsyar nanti. Allah akan rekod tanpa cuai. Rekod amal salah kita banyak mana, kecil besar, sunat wajib, Allah akan rekod. Jadi semua amal dunia kita ini, ladangnya dunia, kita akan kutip secara cash di padang mahsyar nanti.
Ini semua benda-benda macam tuan-tuan menjadi kekuatan kepada kita ni. Jadi kata ulama, pedoman ataupun fatwa, bukan fatwa kita, tema kita hidup ini, peganglah. Ad-dunya mazra'atul akhirati. Dunia ini ladang untuk aku dapat hasil di padang mahsyar di hari akhir nanti. Kalau itu menjadi petua kehidupan kita, tidak akan ada orang yang menangguhkan amal salah, melengahkan amal salah. Meninggal amas tidak, tinggal pun tidak, apatah lagi, lengah tidak, tinggal apatah lagi. Dia akan bersegera. Dalam keletihan pun dia buat. Dalam kesempitan pun dia buat. Dalam masalah hidup macam mana pun dia cari keluar ruang untuk buat pahala. Inilah mukmin yang sejati. Ini pandangan menarik daripada Imam Al-Ghazali rahmatullah. Sempit lapang dunia macam tu. Nikmat cobaan dunia, tapi sampai akhirat semua dah senang belaka. Terutama syurga lah. Hal syurga dan neraka tak bincang ni. Orang beriman dia akan ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang sedang berada dalam keadaan sempit dan mendapat musibah, maka beban yang sedang menimpanya akan lebih ringan bila diingatkan mati. Kerana mati lebih berat daripada musibah yang menimpanya. Allahu Akbar. Kata-kata ini saya duduk menung lama. Saya ingat saya buat catatan tulisan warna hijau ni. Buku saya hijau dah. Sebab duk baca, duk tenung, duk renung baik kata-kata ini. Allahu Akbar. Betul tuan-tuan. Bila dikata kepada kita, bila seorang itu berada keadaan sempit dan dapat musibah, maka beban yang sedang menimpanya akan lebih ringan bila dia akan mati. Kerana apa? Mati lebih berat daripada musibah yang menimpanya. Saya tak tahulah, bila saya fikir macam ni. Memanglah kalau kita dalam keadaan Allah uji dengan musibah sakit demam. Nak kata penyakit sesuatu tu tak naklah. Penyakit tu banyak sangat. Orang ada kena kanser, sakit jantung. Tak tahulah saya nak sebut penyakit tu susah. Ada orang paling kecil manisnya terlalu kritikal, contohnya. Tapi ada musibah datang kepada kita. Musibah penyakit contohnya. Kalau kita nak hitung kira, memang musibah tu. Ustaz anggap orang kena kanser tahun 4 tu main-main ke? Ya, saya tahu. Kritikal. Menunggu saat kematian sajalah. Usaha kena buat, tapi kematian makin dekat. Betul tak? Allah yang diuji Allah sampai terlantar hospital 3 bulan setengah, tak bercakap. CCU, ICU contohnya. Musibah. Betul. Kita terima harga itu musibah. Siapa saja Allah boleh uji kita ke siapa. Yang tengah sihat pun boleh sakit. Yang dah sakit pun boleh sambung sakitnya. Allah makai. Tapi, bila Allah uji macam kita renung. Dengan cara apa? Ingatkan kematian lebih berat musibahnya. Kenapa berat musibah kematian? Kenapa tuan-tuan musibah kematian berat daripada sakit yang agak berat itu? Kenapa? 2-3 jawapan. Cuba renung balik. Ini saya cabut buat catatan. Saya buat catatan di buku ini. Saya buat catatan. Yang pertama, kenapa kematian dianggap lebih berat musibah daripada sakit yang agak teruk tadi? Cimanih, ke darah tinggi, kanser. Kita tak nak semua tu, jangan minta. Tak nak tu. Sakit tak nak. Kalau boleh Allah hindarkan dan Allah tidak berikan ujian yang berat. Alhamdulillah Allah jaga kita. Tapi kalau Allah uji kita, kematian betul. Kenapa? Yang pertama, kematian adalah suatu ujian yang sifatnya datang mengejut dan tiba-tiba. Kalau sakit ada tempohnya, dah berapa hari sakit? Seminggu. Berapa hari dah? 3 hari. Berapa lama ni? Dah 3 bulan contohnya. Kita nampak tu dia punya tempo masa tu. Semalam start sakit, tiba-tiba duduk semalam dengan anak-anak, tiba-tiba datang kat dada ni rasa senak, akhirnya dah ke hospital sekarang ni. Kematian datang mengejut, tak pernah ada di sana tanda-tandanya. Kematian mengejut tuan-tuan. Innal mauta ya'ti baghtatan. Kematian mengejut. Tak kira di mana
beradanya kamu, dalam apa keadaan kamu berada. Sehat, tengah sakit, tengah demam. Betul tak kematian mengejut? Yang kedua, kenapa kena lebih pahit untuk kita hadapi? Kerana kematian itu adalah satu saat yang kritikal. Kenapa kritikalnya? Kerana ianya akan memutuskan secara direct antara kita dengan dunia dan segala nikmat yang kita miliki. Kematian putus semua secara direct dengan apa kita mati. Meninggal saja putuslah segala-galanya. Nikmat rezeki, nikmat harta. Tapi orang sakit, walaupun sakit, kadang-kadang minum air pun dapat minum lagi. Sakit nasi lemak 3 bungkus ditimbainya. Sakit mi sup tu 2 mangkuk dia order. Anak kata, Baba tak payahlah makan sekali. Tak mati kerana makan, dia kata. Ada jawapan dia. Nak makan sedap. Sakit. Minta anak bawa untuk Western. Makan hidangan tu habis. Dimakannya. 3 jam kemudian terlantar pula lah. Ada peluang dalam keadaan sakit tu, ada peluang lagi menikmati makan minum dengan keluarga, anak isteri. Sakit, anak-anak bersama datang ziarah, cucu datang beramai-ramai, boleh santai-santai lagi. Sakit-sakitlah. Dapat kenal wajah anak isteri, santai dengan cucu yang datang hujung minggu. Boleh bersantai anak abang long, abang datang daripada Kuala Lumpur, datang ziarah ayahnya. Tapi kematian putus secara langsung. Betul tak? Terus putus. Tak ada apa dah. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat hidup, nikmat berkeluarga, nikmat anak. Tak ada. Parah lagi parah. Dan kematian datang sahaja. Bermakna lebih payahnya kita bermula di alam kita berkeseorangan. Itu lebih parah lagi, kita mula seorang diri di tempat yang sunyi sepi, gelap gulita. Tak ada bantuan sesiapa. Pahit tak pahit tu? Pahit. Kita sakit macam mana pun, kalau sakit macam mana pun, ada lagi keriuhan suara anak-anak kedengaran di sana sini. Keriuhan suara kawan-kawan datang ziarah kita, sekali-sekala mungkin. Datang bercakap cerita-cerita lama-lama, gembirakan kita sekejap, kita rasa seronok bila kawan cerita balik sejarah lama-lama, sejarah sekolah-sekolah rendah dahulu. Kita pun seronok cerita, kita lebih banyak bercakap daripada dia. Sakit tu, cerita hal zarah lama-lama sekolah-sekolah rendah. Cuma kawan-kawan datang, keriangan anak-anak cucu kita dengar suara seronok kita. Dalam rumah yang begitu lengkap, decorationnya contohnya, keriangan tu ada. Dalam kesakitan, masih ada lagi keriangannya. Tak riang sangat berkasa lah riang tu, seronok. Tapi kematian datang, kita menunjuk seorang-seorang diri. Tak ada bantuan kiri kanan, tak ada suara cucu cicit, tak ada suara anak cicit, tak ada suara siapa dah. Itu kematian. Parah, sakit, susah perit. Dan kematian datang kepada kita, bermakna kita akan mulai dipersoalkan oleh malaikat Munkar Nakir tentang amal kita, ilmu kita, keimanan kita dan ketakwaan kita oleh kepada Allah Azza wa Jalla. Dipersoalkan dengan persoalan yang menakutkan. Dalam keadaan ditanya siapa Tuhan kamu, siapa Rasul kamu, dan seumpamanya. Perit. Tapi ketika kita tak mati lagi, sakit macam mana pun kita tak dihujani persoalan yang berat begitu. Sekadar kalau tanya berat pun, berapa lama dah sakit? Dah 3 bulan. Orang sebut dengan baik, insyaAllah sembuh. Dia tak kata 3 bulan, tak lama lah tu. Tak ada kata macam tu. Ada kata-kata yang berikan kita nafas yang panjang lah. Ada keyakinan sikit dalam hati kita boleh sembuh insyaAllah dengan doa berkat kawan-kawan, perubatan kita cari, rawatan kita buat insyaAllah.
Jadi kalau kita renung balik tentang hal ini, ketika Allah uji dengan sakit demam, bila fikir mati lebih terasa perit dan susahnya. Saya mengambil kata-kata daripada seorang ulama yang besar kita juga, daripada Al-Imam Abu Las As-Samarqandi rahmatullah. Ini pada ulama ni. Ulama. Imam As-Samarqandi kata apa? Kata Imam As-Samarqandi. Ini ulama kata tuan-tuan. Ada di sana hujah yang begitu menarik perhatian kita. Kata Imam As-Samarqandi, kalaulah aku diberi pilihan, kalau diberi pilihan, ia berpandangan dengan suatu kenyataan pada hati kecilnya. Kalau aku diberi pilihan oleh Allah Azza wa Jalla untuk aku hadapi kematian ataupun kesakitan yang dahsyat, maknanya maradun, kesakitan yang teruklah, aku pilihan untuk terima kematian ataupun kesakitan. Benda tak akan berlaku ni tuan-tuan. Tak ada pula atas malaikat, kamu nak sakit lama ke nak mati sekarang. Tak ada macam tu. Tak akan berlaku. Malaikat datang jumpa kita, lepas keluar duha, ni sekejap, malaikat ni, kamu nak mati sekarang ke nak sakit lama? Tak akan berlaku. Tapi kata tak boleh kalau. Tapi nak menunjuk kepada kita satu benda yang besar. Kalau aku dipilihan untuk dimatikan dan diberikan keuzuran. Uzur maknanya kesakitan lah. Disebut dalam uzur. Uzur ni kesakitan. Kata Al-Imam Abu Las As-Samarqandi, aku akan pilih. Apa dia? Sakit. Pilih mati. Macam mana pula perempuan ni? Nampak macam tak jelas ni. Tanda kita tak jelas lah tu. Kita kok mana tak tahu ni. Kata boleh, kalau aku beri pilihan sama ada kematian datang mengejut ataupun kesakitan yang teruk, kata boleh, aku akan pilih kematian. Aku pilih kematian. Sebab kematian lebih perit, tetapi aku lebih dekat kepada Allah untuk diadilinya. Daripada aku sakit, kadang aku tak menentu bagaimana aku dengan sakitnya doakan. Ini pandangan beliau. Tapi bila saya ambil pandangan ini, saya renung balik, ada munasabahnya. Munasabah macam mana? Tadilah. Sebenarnya kita keadaan, kita diterima sakit, kita lebih faham. Yang lebih perit ialah kematian. Tapi syaratnya, mestilah kita meninggal keadaan sebagai mukmin lah. Mati beriman lah, bukan mati apa, ilmu dan iman. Maka di sini ada serampang dua mata. Maksudnya, kata beliau, serampang dua mata. Serampang pertama ialah kematian kita nak, kalau Allah beri pilihan, kematian yang penuh dengan keimanan. Bukan mati percuma, mati katak, tidak. Mati keimanannya ada, ilmunya mantap, hati penuh ketakwaan, takwa ada. Sebab mata yang keduanya ialah kerana bila kematian datang, kesakitan untuk tempoh itu saja. Tapi kalau kesakitan dunia ini menjadi berpanjangan. Satu hari tambah dah hari ketiga, tambah bulan keempat, tambah, sihat 2 hari, 3 hari pula sakit. Sihat sebulan, 3 bulan sakit. Kesakitan tu lebih parah. Kerana berjadi dengan sakit lama tadi, banyak benda-benda negatif akan kepada kita berlaku. Ini cerita panjang lah. Semalam saya ceramah, kuliah maghrib semalam, di Masjid Putra Heights. Kuliah bulanan juga. Kebetulan kuliah semalam tu, lebih kurang kitab Qurtubi juga semalam. Bulanan. Iaitu tajuk tentang kematian. Dan kitab Qurtubi bahasa Arab, asal bahasa Arab. Tebal sikit pada ni lah, yang bawa bulan lepas. Semalam. Jadi semalam saya baca dalam tajuk sambungan bulan lepas. Ini kuliah bulanan sekali sebulan. Selasa minggu ketiga.
Putra Heights, masjid yang baru siap tu, baru dalam 2 tahun siap. Tajuk semalam dan sambungan bulan lalu ialah Babul Mauti Kafaratun li Muslimin. Babnya kata Imam Qurtubi ialah kematian adalah kafarah bagi orang Muslim. Mana kematian itu tuan-tuan satu rezeki pada orang Islam. Kematian satu cara Allah menghapuskan dosa kita, Allah matikan kita. Mati bila? Tengah beriman. Kita Allah mati tengah buat ibadat. Mati sebagai orang Muslim yang ada ibadat. Itu rezeki itu. Jadi kata pengarang kitab kita semalam, seru kepada jemaah semalam, bagilah kematian itu satu rezeki bagi orang beriman. Tapi satu bala bagi orang tak beriman. Orang tak beriman satu bala lah. Tapi kalau beriman, satu rezeki. Sebab bila mati datang secara begitu pada orang beriman, maknanya dia dengan Allah makin dekat untuk dirahmatinya. Ada hadis kursi, Nabi sebut dalam hadis, Allah berfirman, Inni arhamu, aku akan rahmati orang yang beriman ni dengan kematian, dia lebih selamat daripada godaan-godaan dunia ke kemungkaran. Sebab apa? Bila dia mati tengah beriman, dia selamatnya benar tu. Daripada dunia yang merosakkan, dunia yang menipu macam-macam. Itu tandanya orang beriman bila mati, ia satu rezeki. Tapi janganlah pula kita doa nak mati, jangan. Tak boleh. Tak boleh. Ya Allah, aku nak mati daripada hidup. Tak boleh. Makruh hukumnya. Kita berdoa untuk hidup dalam iman. Itu yang betul. Ya Allah, hidupkan aku dalam iman. Bukan aku nak selamat, tapi dalam iman. Yang salah, ya Allah, aku nak mati. Tak ada mana hidup dah. Makan susah, hidup susah. Banyak problem, banyak masalah. Anak-anak tak kasih aku. Itu salah dalam Islam. Itu makruh hukumnya. Tapi yang betul, ya Allah, aku nak hidup dalam iman. Berkat hidup dalam iman, itu tak ada masalah. Ada satu hadis Nabi sebutkan kepada kita, Allahumma ahyini musliman wa tawaffani musliman. Saya doa daripada Imam Abu Daud, Nabi bersabda, Nabi ajar kita doalah. Allahumma ahyini musliman, hidupkan aku sebagai orang Islam, wa tawaffani musliman, dan matikan aku sebagai orang Islam. Semalam saya ceramah semalam, ada rekod. Semalam saya seronok semalam, cakap semalam seronok apa? Sebab tajuk tu tajuk yang kena pada masanya, pada waktunya, ada semalam. Kalau siapa yang boleh balik kepada Masjid Putra Heights, Masjid Putra Heights. Betul ke bacaan saya tu? Susah betul lah. Ini dia mereka Malaysia ni. Heights. Ya? Okey, apa-apalah. Ada orang belah sana ni? Ada orang belah sana ke ni? Ada? Tu dia. Dia tahu saya ceramah saya tu semalam. Ni semalam ni. Nak dengar suara? Ustaz nak promo. Yalah, promo benda. Tak apa, tak ada masalah. Apa masalah je tak? Promo benda baik. Sebab semalam saya bincang semalam, saya seronok. Saya balik-balik semalam, saya dengar 2 kali. Jaga dengar ceramah 1 sampai 2 kali ni. Kadang-kadang ceramah tak dengar dah. Kita baik macam mana pun, ialah kalau kita ada kekurangan sikit dalam hati jiwa, terjebak dengan dosa. Wal'azubillah lah. Semalam ni. Panjang umur. Dengar inilah, kita ada inilah. Panjang umur dan masa kita paling takut. Jadi dua perkara kata para ulama, kebaikan. Ya Allah, ambil nyawa orang-orang yang salah ini. Tapi dalam agama, jangan salah faham. Kalau begitu Ustaz, boleh kita minta mati awal? Tak boleh. So dalam fiqh kehidupan, dalam fiqhul hayah, dalam bab kematian, makruh hukumnya minta mati. Makruh yang apa dianggap dosa, bukan makruh yang kecil. Makruh besar minta mati. Aku baik mati daripada hidup. Tak apa ni, tak ada apa makna dah. Ya. Hidup pun tak ada. Semalam. Siapa yang nak tengok semalam, nak dengar balik, silakan. Sekian dimaklumkan. Pergi kepada live FB Masjid Putra Heights. Ya.
Allahu Akbar. Subhanallahil Azim. Kadang-kadang kalau kita renung balik tentang urusan-urusan kita dengan dunia ni, tuan-tuan, puan-puan, kita macam mana pun hidup ini, kalau kita tidak diikat dengan soal ingatkan mati, diikat dengan keyakinan akan kematian, kita akan mudah lalai dan lupa. Banyak dosa kita makin banyak, kesalahan kita makin menebal, kealpaan kita makin tebal, makin tebal, makin tebal. Patut selama-lama kita dalam urusan hidup ini, saya ingat lagi kata-kata yang diungkapkan oleh tak silap Imam Ghazali ataupun Imam As-Samarqandi juga. Ingatkan mati tidak pernah melemahkan nilai kehidupan dunia dan agama. Ingatkan mati tidak akan pernah melemahkan urusan dunia dan kehidupan dunia lah. Tidak melemahkan. Dengan maksud, ingatkan mati maka urusan dunia tak tercapai, tidak. Orang buat kerja dunia atas nama kekayaan ke, urusan harta benda. Bila ingatkan mati, dia lebih berhati-hati, lebih berjaga-jaga. Dia buat urusan dunia, cari harta, cari pangkat, tapi ingatkan mati, dia akan lebih berhati-hati. Bahkan boleh jadi dia akan lebih berada keadaan lebih baik. Cari harta, ingatkan mati, sedekah nombor 1, infak nombor 1, zakat tak tinggal. Sebab apa? Sebab dia ingatkan mati, dia tahu yang aku dalam aku harta, aku nak infak banyak-banyak, sedekah. Sebab apa? Mati itu jadikan dia lebih dekat kepada Allah. Tidak ada falsafah dalam hidup ini ingatkan mati melemahkan dunia. Tak pernah. Kalau orang ingatkan mati sampai tak buat kerja, itu salah dia tu. Ingatkan mati duduk di masjid lah, baca Quran sebagai sunat duha, sampai sembahyang zuhur, masuk masjid balik. Kenapa Pak Cik tu haji macam ni? Ingatkan mati. Salah tu. Ingatkan mati, dia buat kerja dunia, tapi dalam kerangka agama. Dia raih macam-macam dunia kelebihan, agama didahulukan. Kalau bab sedekah, infak nombor 1. Bab zakat tu, itulah kuatannya. Sebab tu kata Imam Al-Ghazali, tak silap saya, Tabuk Samarqandi, ingatkan mati tidak pernah melemahkan urusan keduniaan kita. Lebih utama lagi, kita sebut tadi kan, dunia mazra'atul akhirati. Dunia ini ladang akhirat. Alhamdulillah. Baik. Ketika seorang ingatkan mati, semasa mendapat nikmat dan kelapangan, dia akan terhindar pada tipu daya disebabkan kesenangan di dunia. Betul lah tu. Ini sambungannya. Seorang yang akan mati, ketika akan dapat nikmat, dia dapat nikmat macam-macam, rezeki banyak, maka dengan itu dia tak akan mudah tertipu dengan urusan dunia dia. Dia akan lebih cakna dengan akhiratnya, dengan iman, dengan takwanya. Contoh yang kita boleh ambil daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan, tuan-tuan, seorang tokoh hebat pada zaman Nabi dulu. Sahabat Nabi pun, menantu Nabi pun, dia khalifah Islam yang ketiga. Kaya raya. Tetapi itu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan kekayaannya sampai hari ini. Kalau kita pergi Mekah tu, kita akan jumpa dengan wakaf Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Berbanyak tanah Madinah tu tanah dia. Menjadi pusat macam-macam, pusat pendidikan ilmu, pusat mahtafiz Quran. Tanah Uthman bin Affan tu. Maka kita jumpa di Mekah wakaf Uthman. Wakaf Uthman maknanya tanah wakaf Uthman. Kenapa? Kan dia orang yang tak tertipu dengan urusan. Dia harta banyak, tapi dia makin dekat kepada agama. Itulah buntung kita bila kita ingatkan mati dan tidak melemahkan iman kita, bakal kukuhkan iman agama kita, dan hasilnya Allah akan berkati kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ingatkan mati paling mudah kepada kita sekarang. Saya tak bercakaplah yang lain. Ingatkan mati menyebabkan puan-puan tak tinggal kuliah duha ni, insya-Allah.
Itu cara mudah saya tutup lah ni. Nak tutup dah tu. Ingatkan mati menyebabkan tak tinggal duha. Tak boleh mari 2 kali seminggu, mari hari-hari. Tak boleh mari satu sesi, ada 2 sesi, datang 2 sesi sekali. Sebab ada hari 2 sesi Pak kat Sarawak kan? Ada. Dan saya ni sesi lah. Ya. Itu kekuatan kita. Tanda ingatkan mati lah tu. Tanda ingatkan mati, tabung-tabung berjalan somban. Cuma tabung tu tak boleh sampai meja ustaz. Baca selamat memanjang. Tabung berniaga di bawah tak sampai ke meja ustaz. Ustaz pun relax. Tak pernah menyumbang wala singgit. Lepas tu saya cadangkan lepas ni ada tabung khas di meja ustaz. Tabung untuk ustaz menderma. Jangan tinggal kuliah, mereka derma dulu. Itu contohnya. Betul tu. Saya tengok tabung jalan, bila nak masuk, nak sampai ke meja ustaz, tak sampai-sampai. Saya pun selamat, Alhamdulillah. Duit tak keluar RM1, RM2 pada tabung, untuk tabung. Sekali maklumkan. Wallahualam. Pandai wajah. Ada takwilan je. Terus sekali itulah untuk hari ini, tuan-tuan semua. Mudah-mudahan berbaki 20 hari saja lagi. Kita ini dah masuk 12 Syaban ke 11 ni? 11. 11. Ya. Berbaki lagi 10 hari Ramadan, 20 hari lagi. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua untuk dapat Ramadan dengan sepenuhnya sihat badan dan mampu untuk beramal. Amin Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal 'afwa wal 'afiyata birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم تقبل منا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.